Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Hassan, sahabat saya Tuan Ahmad Bukhari, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada malam ini untuk sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan kesyukuran kehadratnya yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Kita berbuka, kemudian kita menunaikan solat maghrib, seterusnya kita menunaikan solat fardu isyak, dan kita melaksanakan solat tarawih yang dipimpin oleh Tuan Imam kita sebentar tadi, sebanyak 4 rakaat dan selepas tazkirah. Nah, ini insya-Allah kita akan sambung lagi 4 rakaat Jadi saya tidak mahu mengambil masa tuan-tuan yang terlalu lama memandangkan kebiasaannya ghalibnya kita akan memudahkan program solat tarawih kita ini sekitar 10:15 ataupun 10:20 malam. Kita buat 8 saja. Ada satu masjid saya dapat tahu walaupun melaksanakan tarawih 20 rakaat tapi berjaya juga diadakan program tazkirah dan ramai juga yang menunggu kehadiran penceramah untuk menyampaikan tazkirah Ramadan yang dijadualkan pada malam tersebut. Jadi saya mengambil kesempatan ini dalam tazkirah ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita terus sama-sama menekalkan momentum
atau mengekalkan tumpuan kita kepada ibadah puasa yang kita kerjakan, ya, kerana kita sekarang sudah berada di pertengahan sepertiga yang kedua dalam bulan Ramadan, ya. Nabi SAW menyatakan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ramadan itu awalnya ialah rahmat, sepertiga awalnya ialah rahmat, sepertiga keduanya ialah keampunan, dan sepertiga yang akhir ialah keampunan, ialah pelepasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di tengah-tengah sekarang, malam ke-18, ya, malam ke-18 kita baru saja menyambut hari nuzulul Quran. Ya, saya fikir malam tadi ustaz yang menyampaikan. Jadi kita sekarang berada pada pertengahan sepertiga kedua pada bulan Ramadan, yakni malam 18. Saya fikir pada malam tadi telah diterangkan oleh ustaz yang mengambil giliran memberi tazkirah tentang nuzulul Quran. Jadi saya tak nak ulang kali kedua lah. Ya, saya tak nak ulang kali kedua. Ya, semuanya saya nak tumpukan lebih kepada, ya, apa yang masih berbaki kepada kita pada bulan Ramadan. Kita ada lebih kurang dalam 12 hari, 11 atau 12 hari lagi kita nak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan tak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan sepertiga akhir bulan Ramadan, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai pelepasan dari api neraka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam sepertiga akhir bulan Ramadan ini akan adanya satu malam yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, dan dia ada satu surah yang khas berkaitan dengan malam yang istimewa ini. Malam-malam lain tak ada, malam raya tak ada, malam nisfu Syaban tak ada. Malam-malam kelahiran Nabi SAW sendiri pun Allah Ta'ala tak buat satu surah yang khas, tak ada. Tetapi malam ini ada surahnya yang khas yang Allah SWT jadikan, iaitu surah Al-Qadar, iaitu malam Lailatul Qadar, yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, menurunkannya itu ialah Al-Quran. Ya, sebab dalam surah yang sebelumnya, di surah Al-Alaq, Allah Ta'ala menerangkan itulah dia antara ayat yang pertama turun, ayat Al-Quran yang pertama turun kepada junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tu dia balik kepada Al-Quran lah, dia tak balik kepada kepada yang lain. Ya. Pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah SWT tanya kepada Nabi SAW, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Sebab malam istimewa ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, malam istimewa ini tidak diberikan kepada mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana umat-umat yang terdahulu umur mereka panjang-panjang. 100 tahun tu pendek tu. Ada yang sampai 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Tetapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni disebut oleh Nabi sendiri, inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun, tak panjang tuan-tuan. Saya ada lebih kurang 20 tahun lebih je. 43 ada lebih kurang 27 tahun lagi. Ya, Ustaz Husaini pun tangga-tangga saya juga. Ya, Tuan Ahmad Bukhari lagi pendek. Lagi kurang, tuan-tuan mungkin tak ada langsung barangkali. Alamak Ustaz, umur saya 70. Ha, 70. Betul-betul kosong.
Jadi Allah SWT berikan malam Lailatul Qadar ini sebagai semak dan imbang, ya, supaya kita umat akhir zaman ini ibadah kita setara, setanding, separas dengan, ya, ibadah umat-umat yang terdahulu. Sebab itu Allah SWT berikan malam Lailatul Qadar ini kepada kita. Maka siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar ini, Allah SWT sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan, tuan-tuan. Lebih panjang daripada umur purata umat Nabi Muhammad SAW. Mana kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ni sekali, walaupun sekali dalam hidup kita, dia cover semua. Dia cover. Melainkan kalau kita sentiasa melakukan dosa besar. Melainkan kalau kita ni orang munafik, orang fasik yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil, memang susahlah. Ya. Tapi kalaulah kita ni bukan dari kalangan orang munafik, orang fasik, kita ni orang Muslim, kalau tak mukmin pun orang Muslim, kalau kita berpeluang dapat malam Lailatul Qadar ini, dia cover semua. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis yang mula-mula tadi, siapa yang melakukan qiyamul pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan kesafan, diampunkan untuknya segala dosa-dosanya terdahulu sampailah ke akhir hayat. Habis semua. Itu yang sepatutnya diceritakan dalam tazkirah Ramadan. Yang kita nak pergi ajak orang bertumbuk di luar, buat apa? Sepatutnya itu yang kita ceritakan kepada masyarakat tentang apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan ini ialah Syahrul Ramadan, Syahrul Sabri. Bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Bukan Syahrul Ramadan, ya, Syahrul Mubahalah, ataupun bulan perbalahan, bulan pertengkaran, bulan persengketaan, bulan pergaduhan, bulan pertempuran. Bukan. Jangan jadi seperti mana Bashar al-Assad dan tenteranya mengebom rakyat Syria tanpa belas kasihan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan pun tengok di dalam Facebook, tuan-tuan pun lihat bumi Syria hari-hari dibom, di Halab, di Idlib, di Dar'a, di mana-mana saja tempat orang Islam, kawasan orang Islam dibom, diserang pada bulan Ramadan. Ini perbuatan orang yang tidak memahami apa ertinya bulan Ramadan. Jadi kita nak cerita, tuan-tuan, malam ini tentang Lailatul Qadar, tuan-tuan, supaya kita mengambil kesempatan daripada masa yang berbaki ini. Kalau-kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, maka kita tidak akan jadi orang yang menyesal, kita tidak akan jadi orang yang minal khasirin, daripada orang yang rugi, minal hasyirin, daripada orang yang menyesal. Tidak akan jadi begitu, tuan-tuan. Lepas tu kita ceritakan, kita kongsikan pada malam ni berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Kerana ada ulama berpendapat, berdasarkan ayat pertama surah Al-Qadar yang dibaca sebentar tadi, bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 17 Ramadan. Mana dah lepas dah, tuan? Dah lepas dah. Sebab malam Al-Qadar, Allah SWT menerangkan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran itu ialah pada malam Lailatul Qadar. Tak baca tadi? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tuan Imam blackout tadi sebab keliling kita pun blackout. Saya pun kalau tadi pun kalau blackout saya pun sama. Tapi saya tak tukar surah, saya terus rokok. Saya terus rokok. Sekejap tengok tak ada apa, Allahu Akbar, rokok. Rakaat kedua saya boleh sambung balik. Tang mana yang berhenti, tang mana yang sangkut tadi, saya sambung balik. Tapi ada hikmahnya, tuan-tuan, kerana kita mendengar imam membaca surah Al-Qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Namun demikian, dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW ada memberi isyarat-isyarat. Yang lain berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, taharratul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah kamu malam Al-Qadar itu pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Maknanya bermula malam 21 sampai malam 29 atau malam 30. Tahun ni Ramadan berapa, tuan-tuan?
29 ke 30. Syaban 29. Ramadan berapa? 30 dah. Malam ni 30 ke? Habis balik cek tengok kalender. Tapi saya rasa tuan-tuan mesti nak 29. Mana mahu 30? Lambat raya. Puasa lambat tak apa, jangan raya lambat. Tahun ni puasa cepat pula Ustaz. Itulah. Yang duk atas tu pun cerdik tuan-tuan. Kalau tiap tahun 30 Syaban, orang mesti suspeknya. Ini mesti nak lambat nak puasa tapi raya nak cepat. Jadi dia kali. Tahun ni 29 Syaban. Digunakan alasan waktu maghrib di Malaysia, bulan sudah kelihatan. Sudah ada di ufuk barat di langit. Ada nampak kat ufuk tu. Maka besok kita kena puasa. Sedangkan negeri jiran kita tuan-tuan, negeri Brunei, mereka berpuasa hari apa tuan-tuan? Negeri Brunei, bukan jauh mana pun, jiran kita je. Brunei Darussalam, mereka puasa pada hari Selasa tuan-tuan. Macam Sabah Sarawak puasa Isnin, Brunei puasa hari Selasa, sedangkan mereka duduk dalam kawasan yang sama. Tu tak apalah, kita serah, itu depa jawab Allah Ta'ala lah, kita tak payah jawab lah. Kita ikut saja. Ada yang tanya saya ni, macam mana ni Ustaz? Saya kata kita ikut isu tarawih kan, bertekak tu, nak bertekak dengan saya. Saya kata kita ikut, ini ulul amri, pemerintah yang arahkan kita di masjid-masjid buat tarawih 20, kita ikut sami'na wa ata'na. Ini sikap kita orang Islam. Jangan kita jadi macam Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tak nak ikut. Kami lawan. Kami ingkar. Kita bukan sikap macam tu. Kita ikut. Dia suruh buat 20, buat 20 lah. Buat. Tak ada masalah, sebab yang buat 8 pun boleh jadi. Yang buat 20 pun boleh jadi. Tidak perlu jadi satu isu yang besar. Tapi apa yang disuruh oleh pemerintah, itu yang kita ikut. Kerana mereka yang akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar pada hari kiamat. Begitu juga soal puasa ni. Soal puasa, soal raya ni, penentuan awal Ramadan, awal Syawal ni, nanti mereka yang akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wasyamsu wal qamar wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim, kan, dalam surah Yasin yang tuan-tuan tak pernah baca malam Jumaat pun. Tuan-tuan tak pernah baca di surau ni lah. Malam Jumaat pun tuan-tuan tak pernah baca kan? Betul kan? Tak pernah baca malam Jumaat di surau ni kan? Dalam surah Yasin tu dia ceritakan, matahari bulan itu beredar mengikut ketentuan dia, memang dah tentu dah. Kalau matahari itu 365 hari, 365 1/4 hari. Kalau bulan itu 29 1/3 hari, dia akan pusing mengelilingi bumi. Bumi pula akan mengelilingi matahari 365 suku hari. Dah tentu Allah Ta'ala dah susun cantik dah. Nak ambil tahun mana? Nak ambil tahun Syamsiah atau tahun Qamariyah, maka takwim Hijriah kita mengambil tahun takwim Qamariyah. 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30. Jadi semua sekali 360 hari. Dia beza 5 hari daripada tahun Syamsiah, tahun Masihi. Maka kita lihat bulan Ramadan akan bergerak dari masa ke semasa, di dalam tahun Masihi kan. Sekarang dia bulan 6. Tengok lagi 10 tahun mungkin dia akan bulan Ramadan esok bulan 1 atau bulan 2. Kita akan tengok. Masa tu musim sejuk pula di Mekah, di Madinah. Syok. Nak buat umrah waktu itu memang syok, waktu sejuk. Waktu sekarang ni nak buat umrah panas. Tengah pertengahan tahun, siangnya panjang dan cuacanya agak panas. Baik. Balik kepada malam Al-Qadar. Nabi SAW mengatakan, burulah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW menyebut pada ketika yang lain, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Burulah kamu malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 malam akhir Ramadan, 21, 25, 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu petanda dia tuan. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif pula, sebagai ulama mengatakan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu pada malam 27. Sebab apa malam 27 ini disebut sebagai malam 7 likur? Sebab dalam surah Al-Qadar itu, Lailatul Qadri itu ada 9 huruf.
lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa tuan-tuan? Ada 9. Perkataan Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam surah Al-Qadar ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Berapa kali tuan-tuan? 3. 3 kali 9 berapa? 27. Kan? Dan kalau kita lihat kalimah dalam surah Al-Qadar ini 30. Maka ayat yang akhir hiya salamun hiya hatta matla'il fajr, hiya itu ialah kalimah yang ke-27 dalam surah Al-Qadar. Maka ulama-ulama yang lain menyusun formula. Ini saya kongsikan sebagai akhir dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan malam macam mana tip nak mencari malam Lailatul Qadar. Kalau puasa mula Jumaat, malam Lailatul Qadar itu malam 27. Kalau mula puasa Sabtu, malamnya malam 21. Kalau mula puasanya Ahad, malamnya malam 27. Kalau mula puasanya Isnin macam kita di sini, malamnya ialah malam 29. Kalau hari Selasa, malam yang ke-25. Kalau yang Rabu, malam ke-27. Dan kalau yang hari Khamis, malam 21. Itu satu tip. Tip yang kedua tuan-tuan, diturunkan oleh ulama salafus salih, namanya Abul Hasan. Kalau awal puasa tu hari Ahad atau Rabu, malam 29. Kalau awal puasanya Isnin, malam 21. Kalau awal puasanya Selasa atau Jumaat, malam 27. Kalau awal puasanya hari Khamis, malam 25. Dan kalau awal puasa hari Sabtu, maka malamnya ialah malam 23. Kalau tuan-tuan terlupa, nanti buka YouTube tengok. Kita masukkan, tuan-tuan tengok balik, boleh ingat balik. Kat tulis saja Tazkirah Ramadan Umay @surau Al-Amin, nanti dapatlah tuan-tuan. Tengok balik. Mana tahu lupa kan. Balik dah tengok macam-macam, tak? Dah tengok Gusti, dah tengok bola Euro. Malam ni pukul 12 tengah malam bola. Portugal lawan dengan Hungary kan. Pukul 3 nanti Itali lawan dengan Ireland kan. Tu semua kalau tuan-tuan nak tunggu tu, Tok Imam pun tunggu, saya pun tunggu tuan-tuan. Kan, kok terlupa lah pula. Besok lusa dah terlupa, nak cari balik. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam rakaman kita. Bukannya saja nak cari ilmu bodoh buat rakaman ni tuan-tuan. Untuk maklum, untuk manfaat bersama. Tuan-tuan boleh tengok di smartphone masing-masing. Smartphone masing-masing ada YouTube, boleh tengok balik di sana. InsyaAllah akan dapat perkongsian tip ini tuan-tuan. Baik, apa yang Nabi SAW lakukan pada 10 malam yang akhir tuan-tuan? Sebagai akhirnya, Nabi SAW tidak tidur di rumah. Jadi akak-akak malam 20 tu akak dah taruh dekat pintu bilik tu, taruh signboard, dilarang tidur, no entry, 10 malam sampai 6 pagi. Akak taruh je kak, kunci dengan mangga lagi. Mangga, kunci dah akak pegang, jangan bagi suami pegang. Akak tidur dekat TV depan, biar bilik tu kosong 10 malam akhir. Suruh perambat suami akak pergi Masjid Jami' Gampar atau Masjid Jami' An-Nur, beriktikaf di sana. Jangan bagi tidur di bilik. Itu amalan Nabi SAW. Nabi SAW tidak tidur di rumah pada 10 malam akhir Ramadan. Nabi SAW tidur di masjid. Masjid dengan rumah Nabi sangat dekat. Mana rumah Nabi? Tu makam Nabi tu. Makam Nabi yang kita pergi ziarah tu, makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma tu, itulah dia rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dekat tak dengan mihrab Nabi? Dekat. Dekat tak dengan mimbar Nabi? Dekat. Dekat tak dengan raudhah Nabi? Dekat. Sangat dekat. Itu pun Nabi tak tidur rumah. Nabi tidur di beriktikaf di masjid. Ya akak jangan lupa kak, ini saya pesan dekat ni, kalau akak tak buat tak amanah. Jangan ilmu. Akak kena buat Saya pesan pada akak ni, akak kena buat. Besok lusa siap buat signboard. Tak. Berabat suami, siapkan depan pintu rumah, tutup dengan bantal. Abang 10 malam akhir pergi tidur kat masjid. Saya tak nak abang tidur rumah. Kalau suami degil, buat report polis. Buat report jabat agama. Senang je. Sebab tak nak ikut apa yang Nabi buat. Kita mengaku kita sayang, kita cinta, kita kasih pada Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi SAW buat, kita tak nak ikut. Tak ada maknanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau apa yang Nabi SAW buat pada bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, kita tidak lakukan pada 10 malam akhir bulan
Ramadan. Jadi itu saya pesan pada kakak kak buatlah. InsyaAllah. Ya, kalau suami mengamuk pun biarlah dia. Ya, nanti suami akak tu nanti tak dapat syafaat daripada Nabi SAW sebab dia tak buat apa yang Nabi buat. Itu je sebenarnya, senang aja. Jadi itulah ya sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada Lailatul Qadar itu kita akan laksanakan dalam perjalanan hidup kita pada bulan Ramadan yang masih berbaki ini. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini bahagia bersama suami isteri, anak-anak kita sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam tazkirah ini, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersinggung kata, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan ya ada masa dan ketika kita bertemu lagi ya pada masa-masa yang akan datang. Wallahu rasulullah barakallahu fikum. Aqulu qala astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.